Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni saya akan tunjukkan macam mana nak hasilkan lukisan 3D menggunakan AutoCAD software. Okey, kalau sebelum ni kamu belajar guna drafting and annotation workspace Okey, itu hanya dapat hasilkan 2D punya drawing dan juga isometric punya drawing. Okey, isometric bukan 3D Kalau nak hasilkan 3D, kita boleh guna 3D modeling workspace. Okey, macam mana nak buka 3D modeling workspace tu? Ada dua kaedah. Okey, mula-mula seperti biasa kamu buka dulu AutoCAD software kamu dekat PC kamu. Okey, bila dah keluar paparan macam ni, start tab window ni. Okey, pada start tab window ni, kalau kamu tengok dekat sini ada new. Ada new Okey, klik pada new tu. Okey, dekat sini dia ada dua, ada ACAD 3D DWT, ACAD .dwt. Okey, ada dua kaedah Okey, saya tunjuk kaedah yang pertama. Mula-mula kaedah pertama, kita nak pilih file tu guna ACAD.dwt. Okey, kamu just klik je kat sini. Klik Okey, sekejap lagi kamu klik. Okey, untuk buka ACAD di .dwt tu, kamu guna menu new kat sini ataupun pada Quick Access Toolbar ni. Okey, Quick Access Toolbar ni, kalau sebelah application menu ni ada new kat sini, kamu klik new ni, sama je dia keluar. Okey, dia akan keluar select template tab. Okey, dekat sini kamu boleh pilih ACAD kat situ. Klik ACAD tu, klik open. Open. Okey, so dia akan keluar macam ni lah. Okey, so kalau kamu tengok dekat sini, saya punya ni dia dah dalam bentuk 3D modeling workspace. Okey, macam ni saya tahu sebab dekat bahagian workspace switching ni, kalau saya klik anak panah ke bawah ni, dekat sini dia tanda right pada 3D modeling workspace. Okey, kalau kamu punya masih lagi dalam drafting annotation, okey, contohnya macam ni. Macam ni rupa dia, rupa ribbon tab kamu ni, dia punya home tab dia, insert dia still lagi dalam bentuk 3D annotation, drafting annotation. Kamu pergi je lah pada workspace switching ni, pada anak panah ni, klik, pilih 3D modeling. Bila dah klik pada 3D modeling ni, terus ribbon tab kamu bertukar. Okey, tengok dia berubah lain sikit daripada yang drafting annotation. Okey, ini kaedah yang pertama. Okey, kalau kaedah yang kedua, klik balik pada start tab window kamu, balik mula pada yang ni. Okey, pada bahagian new ni, okey, kat sini kan ada dua. Tadi kita pilih yang pertama, sekarang ni kita pilih yang ACAD 3D.dwt. Sama juga kalau kamu guna Quick Access Toolbar, klik new, pilih ACAD 3D, klik open. Okey, tapi saya nak guna kaedah yang bawah ni, saya nak pilih new kat sini, saya nak pilih ACAD 3D.dwt. Okey, saya klik. Okey, bila dia open, saya punya file tab ni nama dia drawing 2 by default Okey, kalau kamu klik pada drawing 1, drawing 1 kamu masih kamu nampak paksi XY je. Maknanya lukisan 2D. Tapi kalau drawing 2 kamu, file tab drawing 2 file tab kamu, dia dah keluar satah dia ni, axis XYZ. Dah nampak dah 3D. Okey, kamu gerakkan sikit. Okey. Dan kamu punya view cube ni sekarang dia point kepada SE SE isometric. Okey. So yang ni tak ada masalah. Okey, kalau pada drawing 1 ni, okey, dekat sini untuk kita view kita punya drawing area ni, nak ubah dia kepada 3D. Okey, pada bahagian WCS cube ni, ubah dia dekat sini. Okey, sekarang ni paparan kamu berada pada top sahaja, sebab tu kamu nampak dia paksi XY. Tapi kalau kamu tengok
kalau point dekat setiap ni antara pole ni kan, dia ada south, east, north dengan west pole ni. Antara west dengan south pole ni dia ada corner kat situ. Okey, itu nama dia SW isometric. Cuba klik. Okey, bila klik tengok dia keluar dia berubah. Nampak lah dia punya satah ni X, Y, Z. Okey, kalau ubah dia kepada SE pula, tengok tak dia berubah. Nampak tak kedudukan dia berubah. Tukar dia kepada NE. Tengok dia macam rotate kan. Bertukar lagi dia kepada NW. Okey, klik pula SW. Okey. So dia berubah. Kalau yang ni tadi dia dah memang bentuk dia dalam SE. So tak perlu ubah apa-apa. Okey. So, kalau kamu tengok ni pada drawing 1, drawing 2, dia punya ribbon tag kamu ni dah berubah sama je. Okey. So, tengok home tab kamu dia ada modeling tools, ada mesh tool, ada solid editing tools. Lepas tu dia ada drawing tools sama macam 2D punya, ada modify tool. Lepas tu dekat sini kita boleh insert layer juga. Okey, kalau sebelah home tab kamu kita ada solid. Okey, solid ni dia lebih ni lah, terperinci dia punya tools dia. Kamu boleh guna yang ni. Lepas tu ada surface. So ada mesh, ada visualize, parametric, insert, annotate. Okey, annotate ni function dia sama je macam 2D punya. Okey. So kamu boleh klik lah tengok view. View kan dia. Okey, balik semula pada home tab. Okey, pada home tab kamu ni okey, kalau tengok pada yang drawing 1 ni, sekarang ni kita tengok pada bahagian drawing 1. Okey, gerakkan sikit kamu punya space ni. Okey, sekarang ni paparan kita adalah pada SW isometric SW isometric. Macam ni saya tahu? Saya point dekat sini. View control saya SW isometric. Okey, kalau saya nak ubah dia, saya boleh ubah dia dekat sini. Klik dia. Tukar daripada SW pergi SE. Sama je macam kita ubah dia pada view cube tu. NE dan juga NW. Benda yang sama. Kalau kita ubah dekat sini, dia dapat NW. Sini SW, SE, NE. Okey, sama je. Okey, so lepas tu dia punya visual style control masih lagi dalam bentuk 2D wireframe. Okey. So, jadinya kalau nak memulakan satu lukisan, mula sekali kita mesti tetapkan dia punya units dan juga setkan dia punya limits paper Okey. So, untuk units, okey, pada command line type je units. Okey, lepas tu pada drawing unit tab ni, ubah bahagian precision ni letak je kosong. And then unit to scale ni tukar dia kepada millimeters. Lepas tu klik OK. Okey, dah tukar dah. Lepas tu set limits pula. Set limit pun macam biasa, macam sebelum ni. Type limits. Okey, yang ini kosong-kosong, kita tekan je enter. Lepas tu kita nak pilih size paper A3 dalam bentuk landscape Okey, kalau dalam bentuk landscape, size paper A3, size dia mestilah 420, 297. 420, 297. Okey. Klik enter. Kalau kamu nak dalam bentuk portrait, kamu type 297, 4220. Lepas tu enter. Tapi saya nak dia dalam bentuk landscape. So, saya masukkan 420 dulu, lepas tu baru 297, enter. Jangan lupa zoomkan dia and then pilih all. Okey, dah. Settle dah. Kamu dah boleh start melukis. Okey, so lukisan 3D ni kita boleh hasilkan dia menggunakan drawing tools yang 2D ni.
Dia guna line ke polyline, spline, polygon, rectangle, arch, circle pun boleh. Okay, so kita nak hasilkan satu bentuk yang paling mudah lah. Contohnya kotak kan. Kotak dia ada panjang, dia lebar, dia tinggi kan. Okay, so kalau kita nak hasilkan dia melalui lukisan, melalui drawing tools ni, kalau kotak kita boleh hasilkan dia guna sama ada polyline, line ataupun rectangle. Okay, kalau guna polyline ya, okay, kita klik je dulu pada polyline. Okay, so klik je mana-mana point untuk kita start. Okay, sebelum tu jangan lupa ya pada status bar kamu ni, on kan kamu punya auto mode ni. Mudah. Okay, yang lain ni snap tracking pun boleh on dengan objek snap ni on. Okay, klik balik pada polyline. Klik je mana-mana starting point. Okay, saya nak masukkan dia nilai dia. Saya nak letak lebar panjang kali lebar kali tinggi dia. Saya nak letak 20 Okay, saya klik enter. Okay, lepas tu zoomkan sikit, bagi nampak sikit. Ke sebelah kanan sana 20 juga. Enter. Okey, lepas tu gunakan snap kamu. Closekan dia. Okey, enter. Okey, so nampak dah ni kotak kan? Bukan kotak ni, segi empat sama, tapi belum bentuk kotak lagi. So cara dia kita nak hasilkan yang ni, kita guna pada home ni, dia ada satu function yang dinamakan extrude, ataupun pada solid dekat sini extrude. Mana-mana pun boleh guna home tab ataupun solid tab. Okey, saya guna home tab. Saya klik pada extrude. Lepas tu saya klik pada objek, enter. Lepas tu tekan enter. Okey, bila enter, kamu nampak ya, kita boleh gerak-gerakkan kita punya cursor ni ke atas ke bawah. So kita boleh diletak ke bawah ataupun letak ke atas. Just masukkan dia punya tinggi je. Okey, contoh saya nak letak tinggi dia 10. So type 10, enter. Okay, dapatlah kotak kita. Okay, so sekarang ni kamu tak nampak dia dalam bentuk, tak nampak dia macam bentuk 3D, nampak macam isometrik kan? Sebabnya visual style kamu ni masih lagi dalam 2D wireframe. Okay, klik pada 2D wireframe ni. Kamu tengok boleh pilih. Ada sini ada conceptual, ada hidden, ada realistic, ada shaded with edges, ada shades of grey, ada sketchy, ada wireframe, ada X-ray. Okay, kalau kita pilih, kalau kita tukar daripada 2D kepada conceptual, tengok. Nampak 3D kan? Nampak dah bentuk kotak kan? Kalau ubah lagi, hidden. Ubah lagi, realistic. Boleh cubalah, klik tengok apa yang perubahan yang berlaku pada kamu punya objek. Okey, ataupun selain dekat sini, kamu boleh ubah je dekat sini juga, kat bahagian atas kamu ni, ribbon tab kamu ni, pada home tab kamu ni, kamu pilih pada view kat situ. Modeling, mesh, solid editing, draw, modify, section, coordinate dengan view. Okey, pada bahagian view ni, tengok yang namanya ni, shaded visual style ni. Klik kat situ. Kat sini pun kamu boleh tukar. Pilih shades of grey. Saya nak shade of grey. Okey. So, ubah. Kalau tukar dia kepada sketchy, tukar dia kepada wireframe, ataupun tukar dia kepada X-ray. Okey, tapi saya nak tukar dia kepada shade of grey. Sama je. Kat sini pun dia berubah jadi shade of grey. Okey, dapat tak semua? Okey. Okey, tadi guna polyline kan? Okey, sekarang ni kita nak buat kotak yang sama tapi guna drawing tool ni nama line pula. Okey, ambil klik line. Okey, macam biasa letak je starting point kamu, masukkan 20, enter. Okey, ke kanan 20, enter. Okey, lepas tu guna je snap kamu. Okey. Enter. So, okey, ini guna line ya. Okey, cuba kamu klik pada objek ni. Okey, bila klik pada objek ni hanya satu garisan sahaja.
yang kita berjaya klik. Yang lain-lain ni tak kan? Tengok tu. Okey. Okey. So, kalau kita nak jadikan kotak ni, objek kita ni bentuk segi empat sama ni, kita cuba extrude dia. Okey, klik pada objek. Okey, enter. Okey, nampak tak? Kita punya objek sekarang ni, kita dapat extrude satu part je, iaitu bahagian dinding dia. Okey, cuba masukkan 10. Okey, cuba kita extrude yang lain-lain pula. Klik extrude. Okey, enter. Okey, sama juga. Kita berjaya extrude dinding je. Kita tak berjaya extrude the whole object. Okey, masukkan 10. Enter. So, macam mana kalau kita guna line, kita nak extrude the whole object. Okey, tips dia, cara dia adalah, okey, lukis balik guna line. Okey, 20. Okey, kalau kamu melukis guna line objek ni kita kena joinkan dia. Klik ni, type join. Enter. Okey, klik balik objek ni. Okey, kita dah berjaya klik dia sebagai satu objek. Okey, so kita try extrude. Klik extrude. Klik objek. Select objek. Enter. Okey. Berjaya tak? Okey, nampak beza kan dengan yang atas tu? Okey, masukkan tinggi dia 10. Enter. Okey, sama je macam kita punya polyline yang tadi. Okey. So, ingat kalau kamu guna line ke, polyline ke, ingat. Kalau polyline kita boleh extrude the whole object. Kalau line, kalau nak extrude the whole object, kamu kena join dulu. Kalau tak, kamu akan berjaya extrude by section je. Ni kalau macam ni dinding je ni, tengah-tengah ni kita tak berjaya extrude dia. Okey. Okey. Cuba kamu klik pada kotak yang pertama tadi. Okey, kalau kamu tengok dekat sini kan, ada macam apa? Satah ni, XYZ axis ni. Okey, ni tools ni nama dia adalah Gizmo Gizmo ni sangat penting bila kita lukis 3D Gizmo ni function dia adalah untuk kita resize objek kita ataupun kita relocate objek kita. Okey, kalau tengok yang ni yang warna merah ni dia adalah paksi X. Yang hijau ni Y, yang biru ni Z. Okey, bila kamu point je pada X ni, dia akan keluar satu line merah panjang kan. Okey, cuba kamu klik. Klik nampak tak? Dia boleh bergerak. Kita boleh gerakkan dia ikut paksi X, sama ada ke depan ke belakang macam tu. Kalau Y, macam tu. Kalau Z, ke atas ke bawah macam tu. Okey. Selain daripada tu kat Gizmo ni, okey, dia ada square punya Gizmo. Square ni. Square ni yang warna biru ni, ni fungsi dia untuk kita resizekan dia. Okey, klik je pada tu. Okey, contoh yang ni. Kita boleh tarik dia. Okey, berapa nak? Kita nak tambah dia. Contoh nak tambah lagi 5. Klik 5. Okey, dia panjang jadi 5. Kalau yang ni, okey, kalau yang atas ni, pun kita boleh tinggikan dia. Okey, contohnya asalnya tadi 10 kan. Kalau kita nak naikkan lagi 10,
kita kena tambah dia lagi 20. Ditambah lagi 10. Okey. Yang ni sepatutnya boleh. Kita boleh resizekan di sebelah sini juga. Okey. So itu fungsi gizmo. Kalau gizmo kamu tak on, pergi pada selection ni, selection tab ni. Kat sini ada cooling, ada no filter, ada move gizmo. Pilih move gizmo. Kalau tak ada tu maknanya no gizmo kat situ. Okey, ubah dia kepada move gizmo. So adalah gizmo. Okey, gizmo ni kamu boleh relocate satu objek tu guna sama ada satu by individu ataupun by group. Okey, kalau by group contohnya klik yang ni, objek pertama, klik objek kedua. So gizmo kamu duduk tengah. So kamu boleh move dia dua-dua sekali. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Okey. So biasa-biasakanlah guna gizmo ni untuk mudah. Okey. Okey, balik semula pada kotak kita tadi. Okey, saya dah tunjuk dua cara, iaitu guna polyline dan juga guna line. Kalau nak guna rectangle macam mana pula? Klik rectangle. Okey, zoomkan sikit. Okey, rectangle. Rectangle kita boleh masuk terus. Okey, saiz sama 20,20. Okey, so kita extrude kan. Extrude. Enter. 10 juga tinggi dia. Ini dekat sangat, so kita ubahlah duduk dia. Okey, tarik sikit dia ke sini. Tarik sikit ke sini. Okey. So senang je kalau guna rectangle. So kita dah belajar polyline, line dan juga rectangle untuk hasilkan sebuah kotak.